Wah, Assalamualaikum. Tabah. Waalaikumsalam, Cikgu Hasrul. Nampak handsome hari ni. Masya Allah. Handsome itu mungkin untuk kita dapat keyakinan. Ya, Handsome betul. itu untuk kita dapatkan satu vibe yang Alhamdulillah. terbaik untuk diri kita. Betul, Cikgu? Okey, betul-betul. Ni nak tanya Tabah. Ya, silakan. Sepanjang hidup Tabah, pernah tak Tabah mengalami kesedihan sampai menyebabkan Tabah rasa Tabah menyalahkan diri sendiri? Oh, kalau nak memperkatakan tentang sedih ni, Cikgu, banyak. Sedih ni lebih banyak berbanding gembira. Tetapi sedih itu jugalah yang membawa kita move on lebih banyak dalam hidup kita. Betul ke, Cikgu? Betul, Salah ke betul. kita sedih dalam hidup kita? Oh, tak salah. Cuma nak bagi tahulah. Ya. Sebenarnya saya tanya ni, Ya. dia ada kaitan dengan isu perbincangan kita selepas ni. Oh, ya tak ya. Hari ini kita nak bincangkan tentang modul yang dinamakan sebagai pentafsiran psikometrik. Ya, betul. Dan trait personality adalah antara kupasan Ya, betul. yang akan kita bincang pada hari ini. Menarik. Ya. Tentang kritik diri. Ya, kritik tak apa. diri, betul. Sebelum kita pergi lebih jauh, Ya. bersama dengan guru kita pada hari ini, elok juga kalau kita tengok dulu profil guru, agak menarik untuk kita perhalusi. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid di rumah, begitu juga dengan ibu bapa dan sesiapa saja yang menonton kita pada hari ini. Baik, untuk hari ini slot kita seperti biasa, pentafsiran psikometrik, kita akan melihat satu lagi cabang yang sangat menarik, khususnya tentang diri kita yang berkaitan dengan kehidupan kita dan sebagainya. Kritik diri, iaitu bagaimana kita nak inventory kita punya trait personality. Tetapi bukan saya yang akan menghuraikan perkara itu. Kadang-kadang mungkin kita terlepas pandang. Mungkin murid-murid tertanya-tanya, kenapa saya seorang pendiam? Kenapa saya seorang yang sangat ceria? Kalau kita tidak melakukan trait personality melalui psikometrik punya sistem, kebarangkalian kita tidak tahu di manakah kedudukan kita. Dan ibu bapa khususnya perlu mengambil ini secara lebih mendalam untuk mengetahui kecerdasan, kemampuan, tingkah laku anak-anak kita. Dan khususnya murid-murid. Okey, dah bersedia belum? Baik, saya bersama dengan Cikgu Hasrul Aisyah Muhammad yang juga merupakan guru bimbingan dan kaunseling daripada SMK Engku Husin, Semenyih, Selangor. Alhamdulillah. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah baik pagi ini. Baik, saya nampak sangat segak Ya. Sangat sebagai guru bimbingan dan kaunseling, banyak ke kes-kes yang selalu dikendalikan di sekolah? Sangat banyak. Sangat banyak, Cikgu ya. Semuanya dia akan ada mengikut kategorinya lah. Okey, baik. Cikgu, kita tidak saja berdua di studio ni, kita juga bersama dengan Cikgu Suhaili Abdul Ghani. Apa khabar, Cikgu? Lama kita tak jumpa ya. Sihat, Cikgu ya? Cikgu Suhaili Abdul Ghani merupakan juru bahasa isyarat kita daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Batu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih Cikgu Suhaili lah yang telah mengajar bahasa isyarat. Tabah letak di hati. Nampak? Jadi anda juga kalau ada bahasa-bahasa isyarat boleh gunakan di media sosial umpamanya, untuk kita membantu rakan-rakan kita, murid-murid kita dalam ataupun aliran sekolah pendidikan khas. Okey, Cikgu, kalau kita memperkatakan tentang psikometrik, kita kemungkinan sudah diberitahu beberapa kali satu alat untuk mengukur kecerdasan, tingkah laku dan sebagainya. Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan kritik diri? Saya pun agak keliru dekat situ. Silakan, Cikgu. Baik. Kita akan bincangkan berkaitan dengan satu instrumen konstruk bertajuk kritik diri. Okey. Okey, baik. So kita terus pergi kepada maksudnya. Okey, untuk menerangkan maksud kritik diri, kita rujuk kepada sumber Dewan Bahasa dan Pustaka edisi 4. Kritik itu bermaksud ulasan atau kata-kata tentang keburukan atau kelemahan. Dan seterusnya kita tengok, kalau dari lembaga peperiksaan pula, kritik diri bermaksud individu yang tidak stabil dari aspek emosi dan psikologi dan beranggapan orang lain lebih baik daripada beliau. Beliau. Jadi kritik diri ini ada dua jenis.
Pertama ialah luaran, yang mana dia suka membandingkan diri dia dengan orang lain, ataupun dia lebih terpengaruh dengan kata-kata orang lain. Dan yang keduanya adalah kritik diri dalaman. Ini yang bahaya. Sebab dia anggap diri dia ni tak berguna. Dia tak boleh, lemah, tak berjaya. tidak Ya, berkeyakinan, tidak betul. mempunyai, kita katakan, keyakinan yang tinggi untuk berdepan dengan orang ramai dan sebagainya. Jadi kita nak melihat bagaimana kriteria ini dinilai dalam ITP. Okey. So kalau kita tengok ITP ni, untuk kritik diri dia ada 10 item yang dinilai, dan contoh item tu adalah sering membuat pilihan yang salah. So jawapannya ya atau tidak. Jadi daripada jawapan yang dijawab oleh para pelajar, kita akan kategorikan mengikut 3 kategori. Yang pertama adalah kategori rendah, yang mendapat markah antara 1 hingga 30%, yang mana individu ini dia sangat yakin pada diri sendiri, tetapi dia ada negatifnya. Dia ada kemungkinan besar dia menjadi cenderung anggap diri dia selalu betul, orang lain salah. Itu yang rendah. Yang keduanya ialah yang sederhana, yang mendapat markah antara 40 hingga 60%. Yang ini muridnya adalah stabil dari segi emosi dan psikologinya. Mereka juga suka muhasabah diri, kenal pasti kekuatan dan kelemahan, dan sangat suka untuk tingkatkan kemajuan diri. Dan yang terakhirnya, yang mempunyai kritik diri tinggi, yang mempunyai markah 70 hingga 99%. Murid ini dia sangat rendah diri, dia bimbang, rasa bersalah, resah, cemas terhadap kelakuan diri dia. So murid ini dia sebenarnya sangat berkeperluan tinggi untuk jumpa guru kaunseling dan mendapat bantuan daripada guru kaunseling. Okey, baik. Kalau kita lihat daripada elemen-elemen atau komponen yang Cikgu Asrul ceritakan tadi, seringkali juga saya bertemu dengan ibu bapa yang mengalami masalah begini. Betul. Contoh kita ambil, ada juga permasalahan yang cerita tentang seorang anak yang apabila balik daripada sekolah, kerap berada di dalam bilik sehinggalah berjam-jam lamanya. Jadi ini juga menimbulkan keresahan dan kebimbangan sebenarnya di kalangan ibu bapa. Jadi katakanlah dalam konteks yang sebegini, Cikgu Asrul, apakah ini ada kaitan dengan persekitaran, environment, culture di dalam rumah? Adakah ini juga sebenarnya perlu diperbaiki, dipertingkatkan oleh ibu bapa khususnya untuk membantu murid-murid untuk mendapat satu environment yang lebih baik dalam usaha untuk mereka keluar daripada konteks isu dalaman dan luaran tadi? Okey, kritik diri ni bersendirian itu adalah salah satu daripada tanda-tanda yang mana kita akan bincangkan pada segmen-segmen seterusnya selepas ini. Termasuk juga dengan peranan-peranan ibu bapa yang kita boleh. Cumanya kita nak cakap di sini, kritik diri ini adalah tujuan utama kita buat inventory ini adalah untuk kita lihat sejauh mana seseorang murid itu dia mampu mengawal perasaan menyalahkan diri sendiri terhadap apa yang dia lakukan. Itu yang sangat penting supaya di akhir rancangan nanti murid akan tahu, oh rupanya kritik diri ni sangat penting untuk difahami oleh setiap individu. Baik. Itu juga baik. Secara peribadi, murid-murid, ibu bapa di rumah, saya juga pernah mengalami perasaan kritik diri. Saya menyalahkan diri saya bukan sehari dua, malah berminggu-minggu. Jadi, saya rasa ini adalah satu perbincangan yang sangat menarik. Jadi, jangan ke mana-mana, ibu bapa khususnya terus berada menemani anak-anak di rumah, murid-murid khususnya yang bersama dengan Cikgu Asrul dan saya, juga Cikgu Suhaili. Kita akan kembali lagi dalam inventory trait personality, kritik diri. Apakah sebenarnya kritik diri dan bagaimana kita nak keluar daripada zon yang kita sentiasa menyalahkan diri kita. Jangan ke mana-mana, kembali lagi di Didik TV, berehat sekejap. Janji terus bersama dengan kami. Kenapa banyak sangat gagal ni? Teruk Assalamualaikum. Cuba kau tahu risau apa ni? Banyak rol kan? Allah, banyaknya. Tak tahulah cakap apa. Kakak abang aku semua pandai-pandai. Sampai aku dia, teruk lah. Lan, janganlah. Kau kena positif lah, kau boleh. Aku rasa dah tak nak sekolah tau, nak kerja terus. Aish. Mari aku bantu kau. Jom kita try tanya cikgu kaunseling. Mana tahu dia boleh bantu. Cikgu kau sedih? Boleh lah kita pergi, jom. Baik, situasi yang agak kita katakan nampak simple tetapi ianya memberi impak yang besar. Kalau kita lihat daripada ulasan yang keluar daripada murid berkenaan sehingga nak mengambil keputusan untuk meninggalkan sekolah, ini sesuatu perkara yang perlu anda sebagai ibu bapa dan murid-murid memahami sedalamnya. Dan bertemu dengan guru bimbingan kerjaya dan kaunseling bukan sebenarnya kita mempunyai masalah
yang kita kena lihat apakah yang perlu dilakukan. Itu tujuannya inventory psikometrik ini dilakukan untuk melihat apakah solusi-solusi yang boleh anda lakukan untuk keluar daripada zon tadi. Jadi Cikgu Azrul, agak menarik juga lakonan tadi. Kita nampak macam dia simple, tetapi sebenarnya impaknya besar kepada murid yang menghadapi masalah berkenaan. Ya, betul Cik Tabah. Sebab situasi sebegini sebenarnya situasi biasa berlaku dalam kalangan murid sekolah. That's why sangat penting kita kena ada data berkenaan dengan kritik diri, yang mana data-data ini kita boleh gunakan untuk membantu murid-murid sebegini. Baik. Jadi untuk kita lebih memahami tentang individu kritik diri ini, so kita tengok kepada ciri-ciri individu kritik diri. Ciri-ciri individu kritik diri yang pertama, kalau individu kritik diri yang kategori rendah tadi, ikut markah yang kita bincangkan sebentar tadi kan. So individu sebegini ialah seorang yang sangat yakin diri. Dia sangat yakin dengan diri dia, apa keputusan yang dia buat, dan dia seorang yang mampu membuat keputusan sendiri. Nah, keputusan dia buat tu dia yakin ini adalah yang terbaik untuk dia. Dan yang seterusnya, yang ketiga, individu ini dia kurang membuat rujukan, sebabnya dia rasa apa yang dia buat itu sangat betul. Jadi cuma dia ada satu masalah, dia kemungkinan besar dia akan ada konflik pendapat dengan orang lain. Sebab mereka ataupun murid yang mempunyai kritik diri rendah ni, mereka sangat percaya yang mereka itu betul, orang lain salah. So kita tengok kepada ciri individu kritik diri sederhana. Kalau yang sederhana ni, yang pertama, murid yang mempunyai kritik diri sederhana ni, dia selalu mempunyai alternatif terhadap tindakan yang dia buat. So setiap langkah yang dia buat tu, dia bukan ada satu saja, dia akan ada alternatif kedua dan ketiga. Kalau satu tak berjaya, dia akan buat yang kedua. Dua tak berjaya, dia akan buat ketiga. Yang kedua, murid kritik diri sederhana ni, dia mampu kawal emosi dia. Ini yang bagus. Maknanya walaupun dia salah, dia tak akan efek emosi dia. Dia kata tak apa, kita boleh cuba lagi. Yang ketiga, dia suka membuat rujukan. Untuk meyakinkan diri dia apa yang dia buat itu adalah betul, maka dia akan sentiasa buat rujukan. Bertanya guru kaunseling, bertanya ibu bapa, baru mereka akan buat. Dan yang terakhir, yang sangat penting, mereka tidak mudah putus asa. Walaupun tidak berjaya dengan apa yang dilakukan, tetapi dia akan tetap buat, cuba dan cuba. Itu yang ciri yang sederhana lah. Kita tengok pula ciri-ciri individu kritik diri yang tinggi. Ini yang kita bimbang sebenarnya. Ini yang sebenarnya kita perlu fokuskan sebagai ibu bapa, sebagai guru, sebagai guru kaunseling, even sebagai murid itu sendiri bila dia faham. Yang pertama, kritik diri tinggi, dia sering rasa rendah diri. Dia rasa dia macam tak bagus je. Sentiasa down. Murung. Biasanya duduk berseorangan diri dan sebagainya. Diam. Lepas tu mereka sering merasa bimbang. Bila nak buat sesuatu, dia akan terfikir, betul ke tak ni? Boleh ke tak buat ni? Kalau aku buat, kalau tak berjaya macam mana? Mereka sentiasa rasa bimbang dalam diri. Yang ketiga, suka berseorangan. Macam yang kita bincang tadi kan, suka duduk dalam bilik seorang-seorang. Itu antara ciri-ciri lah tu. Kalau katakan murid itu belum ambil ujian ITP, tetapi kalau kita tengok ada ciri-ciri sebegini, so ada kemungkinan dia adalah dalam kategori murid kritik diri tinggi. Yang seterusnya, takut mencuba. Sebab dia takut rasa salah. Dia takut rasa salah menyebabkan dia takut dan cuba. Kalau dalam kelas tu, bila cikgu tanya, awaklah jawab. Saya tak nak lah. Ini selalulah kita dapat lihat. Selalu nampak kan? Di sekeliling kita. Yang seterusnya, dia mudah putus asa. Sekali dia buat salah, dia dah terus down. Ini yang tak nak buat ni, saya salah lah. Lepas tu, seterusnya, suka berahsia. Sebab dia tak nak orang nampak kelemahan diri dia. Jadi dia nak berahsia. Semua benda dia nak berahsia. Dan yang terakhirnya, dia suka mengeluh. Alah, apa nak jadi dengan diri aku ni? Itu susah, ini tak betul cikgu. Kenapalah aku jadi macam ni? Kenapa apa aku buat? Semuanya salah. Itu yang bahaya. So seterusnya, kita akan tengok kepada kesan. Kritik diri ini dia ada kesan kepada kehidupan seharian kita. Kesan yang pertama kita tengok adalah kesan kepada mental. So menyebabkan fikiran selalu negatif terhadap diri dan juga orang lain. Mental dia selalu tertekan. Yang kedua, kalau kita tengok, dia memberi kesan kepada fizikal. Bila orang tu sentiasa berada dalam keadaan kecewa, sedih, dia akan menyebabkan mungkin selera makan dia berubah. Terlebih makan atau terkurang makan. Fizikal dia juga akan nampak lesu, penampilan juga, pakai bajunya tak kemas kan. Yang seterusnya, kesan kepada cara hidup. Inilah macam kita cerita tadi, dia suka duduk seorang-seorang. Tak suka
dia sukar untuk bergaul dengan masyarakat, sukar bergaul dengan kawan-kawan, dia sukar untuk buat kawan. Itu yang masalah kita perlu tangani terhadap murid-murid yang mempunyai kritik diri tinggi ini. Tapi Cikgu Asrul melihat kepada tahap rendah, sederhana dan tinggi ini, apakah kebiasaannya yang akan dilakukan oleh guru bimbingan kejayaan dan kaunseling? Okey. So soalan ini kita akan bincangkan dalam segmen seterusnya. Cumanya kita boleh kata kita boleh kelompokkan mereka untuk intervensi yang paling sesuai dengan mengikut kategori mereka lah. Itu yang sangat penting dan saya ingin tambah sikit. Boleh, silakan. Okey. So kenapa setiap sekolah diwajibkan untuk menjalankan inventory track personality ni? Kerana daripada inventory track personality ini, kita memang boleh kategorikan pelajar mengikut mereka punya kelas, bakat. Ya, betul, bakat, kebolehan, kelebihan, yang mana data-data yang kita ada ini sebenarnya boleh digunakan oleh sama ada murid itu ataupun gurunya ataupun ibu bapanya ataupun kawan-kawannya. Betul. Dalam kita merangka tindakan-tindakan seharian. So apabila pelajar ini dia faham tentang diri dia dan dia boleh merancang mengikut apa yang sesuai dengan diri dia dan menyebabkan yang berlaku ialah dia akan mengurangkan rasa tekanan kepada diri dia dan dia boleh menjalani kehidupan yang lebih tenang lah. Itu yang sangat penting. Itu yang membezakan kritik diri dengan konstruk-konstruk lain dalam ITP. Kerana kritik diri ni kalau kita tengok dia macam kenapa nampak negatif. Kalau yang lain tu kalau dapat markah tinggi bagus. So kita kena garapkan kelebihan pelajar-pelajar yang mempunyai personality bagus ini. Tapi bila kita bincang kepada kritik diri, kenapa dibincangkan kepada yang negatif? Sebenarnya bukan kita nak tonjolkan yang negatif itu, tetapi kita nak baiki yang negatif itu supaya menjadi positif. Dan dia tidak memberi kesan yang negatif kepada murid itu sendiri. Baik, menarik, sangat menarik. Persepsi ibu bapa kadang-kadang terhadap guru bimbingan dan kaunseling itu yang nak kita ubah sebenarnya. Dan murid-murid yang melalui inventory track diri ini sebenarnya adalah untuk melihat kebolehan, kemampuan anda untuk pergi lebih jauh. Kita berehat sekejap. Yang ke mana? Kembali lagi selepas ini tentunya Didik TV KPM. Okey, sekarang ni bangku. Tambah sikit lah. Kalau tambah macam ni nanti boleh lurus. Okey. Hey Lan, buat apa? Saya happy je hari ni. Syamim, mestilah happy. Terima kasih Syamim. Suruh aku jumpa Cikgu Kasling masa tu. Patut lah. Sekarang ni aku dah nampak dah halu tuju masa harapan aku. Oh, patutlah kau tu buat apa tu? Inilah My SPM Vision Board. Cikgu Asrul ajar aku. Untuk apa ni? SPM Vision Board ni dia ngajar aku untuk makan yang lepas aku akan naikkan sikit demi sedikit sampai aku capai target yang aku nak. Macam best je. Mestilah best. Ajar aku. Boleh. Ni ada satu untuk kau. Okey. Baik. Jom kita buat bersama. Okey. Wah, kalau kita lihat dari lakonan itu tadi sudah mula berlaku perubahan pada diri murid berkenaan dan itu juga menyebabkan satu kesan yang cukup positif. Rakan-rakan lain juga turut dapat merasai vibe itu suasana itu dah mula timbul, keyakinan yang kita dapat lihat ditonjolkan melalui lakonan dua watak itu tadi. Jadi Cikgu Asrul, apakah lagi yang perlu kita dalami dalam inventory trait personality kritik diri ini? Ya, Tabah. Kalau kita tengok tadi kan, so kita boleh simpulkan seolah-olah yang video pertama tadi, murid itu sebenarnya dia tak faham diri dia. Dia tak kenal personality dia, menyebabkan dia rasa kekurangan. Tetapi apabila dia dapat bantuan daripada guru kaunseling, dia mula faham dengan personality dia dan dia mula tahu apa yang sepatutnya dia buat sebenarnya. Bantuan yang diberikan kepada murid berkenaan tadi, apakah antara komponen-komponen ataupun yang analisis yang dilakukan untuk membantu murid berkenaan tadi keluar daripada zon kritik diri yang sangat tinggi tadi? Okey, baik. Dia sebenarnya bila kita buat inventory trait personality ni, konstruk-konstruk dia adalah berkaitan antara satu sama lain. Jadi kita akan matchkan
kontrak-kontrak itu dan kita mula melakukan SWOT terhadap pelajar itu. Di mana kekuatannya, di mana kelemahannya, di mana opportunity yang dia ada kan. So daripada situ barulah kita garapkan langkah-langkah yang boleh diambil. Biasanya menggunakan soalan lisan ataupun berbincang secara fizikal dan sebagainya. Kita menggunakan pertamanya menggunakan markah track personality dan juga dengan daripada sembang-sembang lah. Berbual-bual dan bertanya masalah. Okey, teruskan. Okey, baik. Seterusnya kita nak tengok bagaimana inventory track personality ini boleh membantu guru, murid dan juga ibu bapa dalam membangunkan personality setiap individu. Baik, kita mulakan dengan guru. Bagaimana inventory track personality kritik diri ini boleh membantu guru. Yang pertama, saya fokuskan kepada guru kaunseling. Macam saya cakap tadi, guru kaunseling dia akan menyediakan satu profil murid berkeperluan tinggi untuk sesi kaunseling. Maknanya untuk buat intervensi. Maknanya pelajar-pelajar ataupun murid-murid yang dalam kategori kritik diri tinggi ni, kita akan listkan dalam satu kumpulan dan kita akan buat sesi khas. Sama ada sesi kaunseling individu ataupun sesi kelompok untuk kita buat intervensi khas supaya keyakinan diri datang kepada mereka. Okey, yang keduanya adalah dengan data yang kita perolehi tersebut, kita berikan kepada guru kelas atau guru mata pelajaran. Ini sangat penting kerana di dalam kelas banyak kelompok pelajar, macam-macam perangai pelajar, betul? Jadi guru dia kena faham kelompok-kelompok pelajar ini supaya apa yang mereka nak sampaikan adalah match dengan personality murid itu, supaya murid akan rasa lebih selesa. Okey, seterusnya guru akademik macam saya kata tadi, dia bila dia dapat data ni, dia dapat menyediakan tugasan yang bersesuaian dengan personality murid yang ada dalam kelas dia. Dan yang keduanya, guru akademik juga dia boleh selalu memberi galakan dan dorongan lah. Kerana kritik diri tinggi ni dia selalu rendah diri. So kena selalu ditegur, dipuji, dimanjai lah kan cikgu. Okey, seterusnya kita tengok kepada kritik diri untuk murid pula. Apa membantu murid? Yang pertama, murid dapat mengenal dan memahami tahap kritik diri dia. Sama ada dia kritik diri tinggi ke, sederhana ke, rendah ke. Okey, yang keduanya, sekiranya ada keperluan, maka mereka boleh untuk ke bilik kaunseling, dapatkan sesi kaunseling bersama dengan guru kaunseling mereka. Guru bertauliah. Supaya guru kaunseling dapat membawa murid itu untuk bergerak mengikut personality yang bersesuaian dengan diri dia. Okey. Yang ketiga, apabila dia kenal diri dia, maka baru dia boleh letakkan matlamat diri untuk membina alternatif-alternatif yang sesuai, yang mana akhirnya alternatif-alternatif tersebut akan dijalankan oleh pelajar tersebut sehingga tercapai matlamat yang nak dicapai. Okey, seterusnya kita tengok ibu bapa. Untuk ibu bapa apa pula? Yang pertama, ibu bapa kalau boleh elakkan mendidik anak dengan cara authoritarian. Apa maksudnya cikgu? Authoritarian maksudnya awak kena ikut apa yang ayah cakap. Kalau tak sama dengan ayah cakap, jangan buat. Jadi anak tu akan ikut, dia tak tahu. Okay, yang kedua, elakkan banding dengan orang lain. Ini yang biasa berlaku. Banding dengan adik-beradik, banding dengan saudara mara. Ini jangan. Sebab ini perlu dielak sebenarnya. Betul, dia akan merendahkan motivasi anak sebenarnya. Okay, yang ketiga, ibu bapa dia kena sentiasa berkomunikasi dan memberi galakan kepada anak-anak. Supaya mereka sentiasa rasa disokong. Okey, yang terakhirnya memberi penghargaan diri, reward. Walaupun hanya sedikit, walaupun dengan hanya tahniah. Itu sebenarnya memberi impak yang besar kepada anak-anak yang mempunyai kritik diri tinggi ni sebenarnya. Bawa keluar makan ke, bersiar-siar ke, itu juga antara reward-reward walaupun kecil, tetapi sebenarnya seperti Cikgu Aswar kata tadi, ianya memberi impak yang begitu besar kepada emosi seseorang. Macam saya lah kadang-kadang kan, saya ni kadang-kadang lah dalam bidang kerja kita kan, bila ada orang cakap bagus, alhamdulillah, bukan kita nakkan sangat pujian tu, tetapi sebenarnya ia membantu emosi kita untuk terus memperbaiki jika ada kesilapan, memperbaiki jika ada kelemahan. Itu antara betul kan cikgu? Ya, betul. Okey. Kita ada beberapa lagi cikgu ni yang kita nak dalami. Silakan cikgu. Kita kena tengok macam mana cara untuk kita menggilap individu kritik diri tinggi ni. Okey, yang pertama, kita perlu tetapkan matlamat yang boleh dicapai. Maknanya matlamat yang ditetapkan tu yang boleh dicapai oleh pelajar tu. Jangan bagi yang tinggi-tinggi, jangan bagi yang tinggi-tinggi supaya. Okey, yang keduanya, kita kena gantikan kritik diri kepada pembetulan. Kalau ada yang salah, kita cari mana salah, kita betulkan. Yang seterusnya, kita gantikan kritik ini kepada ganjaran.
Jangan kita salahkan diri tapi kita kata tak apa, lepas ni kita buat lagi, insya-Allah kita akan dapat yang lebih bagus. Okey, yang seterusnya belajar memaafkan diri. So individu kritik diri tinggi dia kena belajar untuk memaafkan diri dia supaya impak tu tidak berlaku terlalu besar. Maksudnya dia kena bercakap dengan diri dia sendiri. Ya, sabar, kita boleh buat lagi contohnya. Selalu juga saya buat begitu, Baik. cikgu. Seterusnya berada dalam kelompok positif. Sentiasa berada dalam kelompok positif dan sentiasa merujuk kepada pakar lah. Yang sangat pentingnya kita kena percaya Tuhan itu Maha Adil. Apa yang berlaku sebenarnya adalah terbaik untuk kita pada waktu itu. Itu yang sangat pentingnya. Okey, baik. Maknanya cikgu dalam selama 1 jam ni kita berbincang adalah tumpuan kita pada murid-murid yang mempunyai kritik diri tahap tinggi. Ya, Itu betul. tumpuan yang paling utama. Dan murid-murid jika anda mempunyai kita katakan simptom-simptom yang diperkatakan oleh Cikgu Asrul tadi, boleh rujuk pada ibu bapa terlebih dulu, mungkin boleh beritahu ibu bapa, dan ibu bapa mungkin boleh lebih membantu untuk mendapatkan perkhidmatan guru bimbingan dan kerja. Ini sebenarnya bukan masalah sebenarnya. Ini adalah untuk membantu anak-anak kita untuk pergi lebih jauh, untuk melihat kebolehan dan apakah laluan-laluan yang betul untuk mereka tempuh bagi menghadapi satu masa depan yang lebih mencabar sebenarnya. Ya, Dan betul. kadang-kadang kita pun nak tahu apakah kerja yang sesuai dan sebagainya. Okey. Sekejap saja dengan kita, cikgu. Ya, Saya betul. rasa Sekejap macam saja. tak cukup ni kita nak bincang tentang trait personality kritik diri. Okey, mungkin di lain masa kita akan banyak lagi membincangkan tentang trait personality ini, bukan saja tentang kritik diri, malah banyak lagi kan elemen-elemen lain yang perlu kita dalami dan fahami, khususnya murid-murid. Jangan malu ya, jangan berasa rendah diri. Cepat-cepat kalau murid-murid di sekolah Cikgu Asrul, cepat-cepat jumpa Cikgu Asrul, beritahu masalah yang dihadapi, bukan apa, untuk kita dapat balik keyakinan kita, untuk kita dapat balik kecerdasan kita, disiplin, apakah kerja yang sesuai dan bagaimana kita nak hadapi situasi-situasi yang agak menyukarkan. Cikgu Asrul, Ya, betul. terima kasih banyak Cikgu Ya, Asrul. sama-sama. Sekejap saja saya rasa. InsyaAllah kita jumpa lagi. boleh jumpa lagi selepas Boleh, ini boleh, untuk perbincangan seterusnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk ibu bapa dan murid. Cikgu Suhaili, terima kasih banyak ya. Tabah Syazwan Osman mengundur diri. Didik TV KPM akan terus menemani anda, memberikan banyak lagi maklumat-maklumat dan informasi-informasi yang berguna untuk ibu bapa dan juga murid-murid. Sampai di sini sahaja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.